Salam sejahtera. Di sini saya akan menerangkan mengenai pengenalan kajian kami. Dataran Niaga Kogab merupakan lokasi para peniaga mendirikan kedai-kedai makan, gerai-gerai kecil, dan sebagainya. Tempat ini sesuai dijadikan sebagai tempat kajian karena gerai-gerai di situ masih diperbuat daripada kayu dan kebarangkalian berlakunya kebakaran amatlah tinggi. Objektif projek kumpulan kami adalah untuk mengelakkan risiko kecederaan terhadap pekerja di tempat tersebut supaya mereka dapat bekerja dengan selamat. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menerangkan mengenai objektif dan skop kajian kami. Objektif projek kumpulan kami ialah untuk mengenal pasti dataran niaga ini mempunyai kesalahan dari segi keselamatan dan kesihatan yang boleh menyebabkan kecederaan dan bahaya kepada para pekerja dan pelanggan. Kumpulan kami juga ingin mengenal pasti tahap bahaya yang boleh mendatangkan kecederaan kepada pekerja dan pelanggan dengan menggunakan kaedah pentafsiran risiko. Akhir sekali, kami juga ingin menentukan langkah pencegahan kecederaan yang terbaik atau memberi cadangan kepada pihak premis mengenai tahap keselamatan kawasan ini. Okey, seterusnya kaedah kajian. Kami telah melakukan 3 proses penting untuk melakukan kajian, iaitu proses pemerhatian, proses pengumpulan data dan proses pemindahan data, dan mengikut urutan yang telah dinyatakan. Berikut merupakan perincian setiap proses yang dijalankan. Yang pertama, proses pemerhatian. Proses ini melibatkan setiap ahli kumpulan secara langsung untuk melakukan pemerhatian di kawasan sekitar tempat kajian, iaitu di dataran niaga Kogab yang terletak bersebelahan dengan gelanggang badminton Pekan Paguh. Ahli kumpulan akan berpecah untuk melakukan pemerhatian di beberapa lokasi yang berbeza pada masa yang sama. Sebagai bukti, kami menangkap beberapa keping gambar untuk penilaian risiko dan penambahbaikan keselamatan di kawasan tersebut. Yang kedua adalah proses pengumpulan data. Di dalam proses ini, segala faktor yang boleh dijadikan bukti kajian akan dikumpul. Setiap ahli kumpulan ditugaskan untuk mengenal pasti risiko bahaya yang ada di dataran tersebut berdasarkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, risiko bahaya yang terdapat di kawasan kajian. Yang kedua, kesan daripada risiko tersebut. Yang ketiga, langkah pencegahan yang boleh diambil demi mengelakkan kemalangan daripada berlaku. Faktor-faktor ini perlu dikaji dengan tepat agar maklumat yang dikumpul oleh setiap ahli kumpulan adalah data yang tepat dan lengkap. Dan yang terakhir adalah proses pemindahan data. Proses ini dijalankan bagi memindahkan maklumat yang diperoleh ke dalam medium yang lebih lengkap dan sesuai, seperti laptop. Ini akan menjadikan data dan bukti yang diperoleh dapat diatur dan disusun secara sistematik dan teratur. Kami juga mengolah kekurangan yang terdapat pada bukti yang diambil agar dapat menulis maklumat yang lebih terperinci. Bagi projek kami telah memilih sebuah kedai makan di dataran Kogab yang bertempat di Paguh. Semasa kami menjalankan proses pemerhatian, di tempat yang dipilih kami mendapati bahawa terdapat beberapa hazard yang berisiko terhadap pekerja serta pelanggan. Antara bahaya yang terdapat pada kedai makan tersebut ialah bahagian lantai yang telah retak dan tidak rata. Seperti yang dilihat, perkara ini boleh diklasifikasikan sebagai salah satu hazard kerana ianya berisiko untuk pekerja restoran, malah boleh merisikokan pelanggan ketika ingin menggunakan sinki tersebut. Oleh itu, pihak restoran boleh menggantikan pengalas batu tersebut dengan membina pengalas tetap yang dibuat daripada simen secara menaik atau membina struktur chamfer pada penjuru tebing bagi mengelakkan kemalangan seperti tersadung. Selain itu, bahaya yang terdapat pada kedai makan tersebut ialah keadaan pengurusan wayar yang kurang baik. Seperti yang telah kami paparkan di raja berikut, ia menunjukkan bahawa wayar tersebut tergantung dan berselerak, yang di mana ianya boleh mendatangkan risiko kepada pekerja atau pelanggan seperti renjatan elektrik yang disebabkan oleh arus elektrik yang mengalir. Bagi menanganinya, pihak kedai makan tersebut perlu membuat penaik tarafan bagi susunan wayar tersebut serta menggunakan perumah atau casing bagi menutup wayar-wayar tersebut serta mengelakkan kebocoran pada arus elektrik. Seterusnya, bahaya yang wujud ialah susun atau perabot dan barangan elektrik yang kurang baik.
Kami mendapati bahawa susun atur bagi barangan elektronik dan perabot tidak disusun dengan baik oleh pihak pengurusan kedai makan tersebut. Kawasan yang sempit dengan susun atur yang kurang baik boleh mendatangkan kemalangan kepada pekerja. Bagi menangani bahaya tersebut, pihak pengurusan boleh membuat satu susun atur yang lebih teliti atau mewujudkan sebuah ruangan khusus bagi meletakkan barangan elektronik yang besar seperti peti sejuk. Keempat, bahaya yang terdapat pada kedai makan tersebut ialah tidak mempunyai alat pemadam api. Hal ini boleh dikatakan sedemikian kerana tidak mempunyai alat pemadam api, terutamanya di bahagian dapur, boleh menyebabkan risiko yang sangat tinggi jika berlaku sebarang kebakaran. Alat pemadam api memainkan peranan yang sangat penting bagi mengawal kebakaran ringan sebelum ketibaan anggota bomba. Bagi mengatasi permasalahan tersebut, pihak pengurusan boleh melakukan penyediaan sekurang-kurangnya satu alat pemadam api di bahagian dapur serta melakukan pemeriksaan secara berkala bagi memastikan peralatan keselamatan dapat berfungsi dengan baik jika berlaku kecemasan. Akhir sekali, kami mendapati bahawa terdapat bahaya yang wujud di bahagian dapur disebabkan oleh susun atur perkakasan yang tidak teratur. Antara contohnya ialah kami mendapati bahawa peralatan tajam seperti pisau tidak disimpan dengan baik dan hanya dikumpulkan di sebuah bekas tanpa penyusunan yang terlebih teratur. Hal ini boleh menyebabkan kemalangan kepada pekerja jika mereka tidak berhati-hati ketika menggunakan perkakasan tersebut. Terdapat beberapa cara yang boleh digunakan bagi menangani permasalahan tersebut. Antaranya ialah menaik taraf susun atur bagi perkakasan tersebut seperti menggunakan knife holder bagi meletakkan peralatan tajam dan menggunakan rak khusus bagi meletakkan perkakasan lain seperti pinggan dan mangkuk. Penutup dan cadangan penambahbaikan. Secara keseluruhannya, kajian yang kami jalankan ini adalah bertujuan untuk mengenal pasti bahaya yang terdapat di dataran niaga Kogak. Daripada kajian yang telah kami lakukan, terdapat beberapa bahaya yang boleh menyebabkan pekerja dan pelanggan di dataran niaga Kogak boleh mendapat kecederaan yang serius. Jika perkara ini tidak diambil tindakan sewajarnya, ia boleh memberi impak terhadap tahap keselamatan dataran niaga dan boleh menyebabkan dataran tersebut dipaksa untuk tutup oleh pihak majlis. Oleh itu, kami telah mengenal pasti kesan daripada bahaya tersebut, menilai tahap bahaya dan memberikan cadangan untuk menambah baik agar peratusan kemalangan di dataran niaga Kogak dapat dikurangkan. Berikut merupakan cadangan penambahbaikan yang perlu dilakukan. Pertama, memastikan alat pemadam api disediakan di bahagian dapur. Pemadam api adalah amat penting kerana apabila berlaku kebakaran, kita dapat mengawal api tersebut dengan lebih mudah, terutamanya bagi wara yang majoritinya diperbuat daripada bahan yang mudah terbakar seperti kayu. Dalam banyak kes, alat pemadam api sentiasa berada di bahagian barisan utama. Peranti ini yang sering diabaikan merupakan kunci utama ke arah menjaga keselamatan anda dan harta anda apabila berlaku kebakaran. Yang kedua, memastikan bahawa wayar elektrik berada dalam keadaan baik agar tidak berlaku kebocoran dan gitar pintas. Pemilik warung perlulah menitik berat hal ini kerana sedemikian ia boleh mendatangkan kecederaan dan maut terhadap pekerja dan pelanggan yang berkunjung di kawasan tersebut. Oleh itu, pemilik perlulah membuat perumah bagi wayar-wayar tersebut agar tidak terdedah kepada bahaya seperti digigit oleh tikus. Yang terakhir, memastikan tempat untuk mencuci tangan mempunyai permukaan lantai yang rata. Tempat untuk mencuci tangan adalah salah satu tempat di mana majoriti pelanggan akan pergi untuk membasuh tangan. Oleh itu, pemilik perlulah memastikan agar tempat tersebut mempunyai permukaan yang rata kerana apabila berlaku kemalangan seperti tergelincir akibat licin, pelanggan tidak akan mengalami kecederaan yang serius kerana terkena objek yang tajam. Seterusnya, pemilik juga perlu menyusun atur semula perabot yang berada di kedai tersebut. Ini kerana perabot yang disusun di kedai tersebut telah menghalang laluan apabila berlaku kecemasan. Oleh itu, penyusunan semula perabot agar laluan lebih terbuka dan mudah untuk keluar daripada kedai tersebut perlu dilakukan. Hal ini kerana apabila berlaku kecemasan, pelanggan dan pekerja dapat keluar dari kedai tersebut dengan lebih mudah. Akhir sekali,
Pemilik perlulah membeli alatan yang dapat menyusun atur alatan yang berada di dapur agar kecederaan seperti terkena pisau atau benda yang tajam dapat dielakkan.